Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan meneruskan dengan topik trend semasa dalam perniagaan, unit 2, subtopik 2.1.2 sehingga 2.1.4 iaitu peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi, guna tenaga dan ekonomi. Jadi anak-anak, sebelum ni kita sudah memulakan tajuk trend semasa dalam perniagaan dengan mengetahui kerajaan dari aspek kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan ataupun pihak berkuasa tempatan. Jadi hari ini kita nak tahu bagaimanakah kerajaan berperanan dari aspek pertumbuhan ekonomi, guna tenaga dan ekonomi. Baiklah, kita pergi pada, ini adalah 3 aspek pertumbuhan ekonomi, guna tenaga dan ekonomi. Ekonomi kita terbahagi kepada 2 keadaan masalah ekonomi iaitu inflasi dan deflasi. Jadi ini di antara contoh inisiatif kerajaan dalam menghadapi masalah ekonomi ataupun dalam menghadapi aspek-aspek yang dinyatakan. Contohnya program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi. Okay. Kita lihat kepada peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam pembangunan ekonomi berbentuk fizikal yang menyebabkan pertambahan dalam keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK dalam ekonomi sebuah negara. Jadi kita mengira pertumbuhan ekonomi dengan mengira keluaran dalam negara kasar. Bagaimanakah kerajaan berperanan dalam meningkatkan ekonomi? Okey, pada mulanya kerajaan akan meningkatkan pendapatan isi rumah. Bagaimana? Meliputi perubahan dalam nilai mata wang, kemampuan atau pendapatan isi rumah, perubahan nilai pasaran dalam semua sektor. Apabila isi rumah sudah mempunyai wang untuk membeli, jadi kuasa pembeli akan meningkat. Perbelanjaan isi rumah menyebabkan permintaan meningkat. Apabila permintaan meningkat, akan menyebabkan perniagaan mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi dari aspek ekonomi, kerajaan akan meningkatkan pendapatan isi rumah untuk meningkatkan perbelanjaan isi rumah. Bila isi rumah sudah hendak membeli, peniaga akan lebih banyak mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Apa kesan yang akan berlaku? Akan meningkatkan aktiviti perniagaan. Bila lebih banyak perniagaan syarikat-syarikat tumbuh, akan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Apabila penduduk setempat sudah ada pendapatan, dapat membantu perkembangan ekonomi negara. Jadi ini adalah kaitan antara pendapatan isi rumah, kuasa beli pengguna dan bagaimana keuntungan negara meningkat. Okey, seterusnya kita lihat kepada peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi tetapi mengikut 3 kategori iaitu tempatan di dalam Malaysia, melalui aspek tempatan, maksudnya dari aspek rakyat, dari aspek negara, apa yang negara atau bank negara lakukan dan juga dari aspek serantau. Sebagaimana yang kita tahu, serantau bermaksud hubung kait di antara negara luar. Dari aspek tempatan, apa yang rakyat apa yang kerajaan boleh lakukan adalah dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Jadi anak-anak, apabila kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pendapatan penduduk setempat dapat meningkat. Jadi ia akan meningkatkan kuasa beli penduduk yang sanggup berbelanja lebih. Okey. Jadi kerana itu kerajaan akan pelbagaikan kegiatan ekonomi. Contohnya kerajaan menambahkan tapak perniagaan
arcade-arcade ataupun di tempat-tempat yang mudah dikunjungi oleh pembeli. Seterusnya, dari aspek negara, kerajaan akan mengamalkan dasar fiskal dan dasar kewangan. Okey, nanti kita akan berbincang apakah maksud dasar fiskal dan dasar kewangan. Dan dari aspek serantau, kerajaan akan menggalakkan ekspor. Contohnya, akan memberi allowance ekspor. Akan memberikan allowance ekspor kepada peniaga tempatan. Jadi perkara-perkara ini akan dapat meningkatkan ekonomi negara. Okey, sekarang kita lihat apakah maksud dasar fiskal dan dasar kewangan. Dasar fiskal bermaksud perbelanjaan pihak kerajaan dan pelaksanaan cukai tertentu yang boleh mempengaruhi permintaan. Di kesannya, perniagaan akan berusaha meningkatkan pengeluaran barang dan akan menyebabkan meningkatkan pendapatan penduduk setempat, akan membantu perkembangan ekonomi sesebuah negara. Maksudnya kerajaan akan memanipulasi cukai. Jadi apa yang akan berlaku, cukai, kerajaan akan meningkatkan cukai ataupun menurunkan cukai berdasarkan keadaan ekonomi pada waktu tersebut. Jadi itu adalah dasar fiskal. Fiskal bermaksud perbelanjaan kerajaan dan pelaksanaan cukai. Okey, yang kedua, dasar kewangan, dia melibatkan peranan bank pusat. Apa yang bank pusat ataupun bank negara akan lakukan? Dia akan mengurangkan kadar faedah. Kadar faedah pinjaman lah. Jadi kebanyakan daripada pekerja dia membuat pinjaman, jadi dia akan mengurangkan faedah. Jadi apa yang berlaku sekiranya bank negara mengurangkan faedah? Jadi penduduk akan berbelanja. Jadi bila rakyat berbelanja akan dapat menstabilkan kewangan negara. Baiklah. Tadi dari aspek pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita lihat pula peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Guna tenaga merujuk kepada tenaga buruh yang menggunakan tenaga fizikal dan mental untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi kita ingat saja guna tenaga ini adalah kata kunci dia pekerjaan. Kata kunci dia adalah tenaga buruh. Okey, sekiranya sebuah negara dia mempunyai guna tenaga penuh, dia bermaksud negara tersebut mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4% ataupun dipanggil pengangguran geseran. Pengangguran geseran ini berlaku apabila pekerja berhenti kerja dan mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan dengan serta-merta. Contohnya pekerja ni nak berhenti sebentar, jadi sementara untuk dapat pekerjaan yang lain dia dah kira menjadi penganggur. Maksudnya menganggur dengan tidak waktu yang lama. Okey. Kita lihat kepada 4 jenis pengangguran. Okey. Kita lihat yang kedua, 2 jenis pengangguran dulu. Yang pertama adalah pengangguran bermusim. Maksud pengangguran bermusim ialah bekerja dalam jangka masa pendek pada setiap tahun. Apabila pekerjaan telah tamat, pekerja terpaksa mencari pekerjaan yang lain. Contohnya kalau nelayan ya. Kalau kita lihat nelayan waktu musim tengkujuh, dia tak dapat mencari ikan. Jadi di situlah dia berlaku, dia menjadi penganggur bermusim. Jadi berlakulah pengangguran bermusim. Jadi apakah cara untuk kerajaan mengatasi masalah ini ialah kerajaan memberi insentif kepada pihak perniagaan supaya membenarkan pekerja terus bekerja. Contohnya kerajaan mengecualikan cukai atas pembayaran gaji pekerja. Jadi kerajaan memberi insentif pada peniaga untuk meneruskan pekerja-pekerja begini. Okey, dan mereka akan diberi pengecualian cukai. Okey, yang kedua adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ni dia berlaku apabila perniagaan menggantikan teknologi.
daripada pekerja. Jadi kebanyakan syarikat-syarikat sekarang dia lagi suka menggunakan teknologi, menggunakan mesin daripada pekerja. Jadi apa kesannya? Pekerja lama akan hilang pekerjaan dan pekerja baru tidak akan dapat kerja. Jadi apakah cara kerajaan untuk mengatasi? Kerajaan um, akan menetapkan bahawa mesin-mesin hanya digunakan untuk proses tertentu dan maklumat peluang pekerjaan perlulah disebar luas. Okey, jenis pengangguran yang ketiga ialah pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran ni berlaku apabila ekonomi meleset. Contohnya macam musim COVID ni lah. Biasa banyak perniagaan tidak boleh dibuka. Jadi itu boleh dikatakan ekonomi meleset. Kenapa? Kerana apabila perniagaan tidak boleh beroperasi, perniagaan tidak mampu untuk membayar gaji pekerja dan ini akan mengurangkan bilangan pekerja. Jadi bagaimana kerajaan nak mengatasinya? Dengan menggunakan dasar fiskal dan dasar kewangan yang tadi kita bincangkan supaya perniagaan dapat beroperasi. Jadi dasar fiskal maksudnya kerajaan menggunakan dasar mengurangkan atau mengurangkan cukai ataupun menambahkan perbelanjaan. Dasar kewangan dengan mengurangkan kadar faedah. Okey, yang keempat ialah pengangguran struktur. Okey, pengangguran struktur ni apabila perubahan struktur ekonomi sesebuah negara. Contohnya, sebelum merdeka, Malaysia, Tanah Melayu mengamalkan sektor utama. Okey, sekarang Malaysia mengutamakan sektor kedua dan ketiga. Jadi perubahan sektor ini menyebabkan sektor pertama yang tiada kemahiran, okey, yang daripada sektor utama ni dia akan menganggur. Jadi bagaimanakah cara kerajaan untuk mengatasinya? Jadi kerajaan perlu merancang ekonomi yang sesuai dengan trend perubahan ekonomi dan perniagaan. Jadi keperluan tenaga kerja perlu selari dengan perubahan tuntutan semasa. Okey. Dan akhir sekali, apakah peranan kerajaan dari aspek ekonomi? Aspek ekonomi ni anak-anak kena ingat dua. Sekiranya berlaku inflasi dan sekiranya berlaku deflasi. Okey, kita lihat gambar ni. Inflasi ni bermaksud fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Kalau kita tengok tahun 1998, penuh troli kita boleh beli dengan harga RM50. Tapi tahun 2012 hanya sikit sahaja. Kalau sekarang tahun 2021 lagilah sikit. Jadi ini adalah fenomena kenaikan harga barang. Okey, bagaimanakah? Apakah faktor? Kenapa berlaku inflasi? Ia berlaku apabila permintaan barang melebihi penawaran barang dan perkhidmatan. Ini dipanggil inflasi tarikan permintaan. Okey. Orang yang nak beli barang, permintaan melebihi, lebih ramai daripada orang yang mengeluarkan barang. Okey. Jadi kerajaan mengatasinya dengan pelaksanaan dasar galakan untuk meningkatkan kadar pengeluaran. Jadi kerajaan menggalakkan peniaga ni untuk mengeluarkan mungkin diberi insentif dan sebagainya. Okey, yang kedua, inflasi berlaku kerana kenaikan kos pengeluaran barang. Jadi bila peniaga kos dia meningkat, dia kena tingkatkan harga barang untuk nak cover balik kos dia. Jadi ini dipanggil inflasi tolakan kos. Cara mengatasi kepada peniaga, memberi subsidi kepada pengeluar supaya tidak berlaku peningkatan kos pengeluaran. Jadi kerajaan beri subsidi pada pengeluar. Jadi pengeluar tidak boleh untuk mengenakan kos pada pembeli. Jadi ini akan mengurangkan inflasi. Okey, kita lihat di sini. Langkah kerajaan membendung inflasi. Bila tengok langkah, ada dua cara, sama ada dasar kerajaan ataupun kadar faedah. Bila inflasi, jadi sekarang ni inflasi kita fikir barang sikit tapi orang ramai nak beli. Jadi apa yang bank buat? Bank pusat akan meningkatkan kadar faedah yang dibayar oleh
bank. Jadi bila dia meningkatkan kadar faedah, orang akan simpan di bank. Sebab apa? Orang takut nak berbelanja. Jadi dia kena bayar kadar faedah dengan lebih banyak. Dia aku simpan duit dulu. Jadi akan menyebabkan permintaan barang berkurang. Jadi orang tidak beli barang. Okey, yang pertama, kerajaan akan meningkatkan kadar faedah. Yang kedua, melalui dasar kerajaan, iaitu seperti mengurangkan perbelanjaan dan meningkatkan cukai pendapatan. Bila kerajaan berbuat demikian, akan mengurangkan pendapatan dan permintaan barang. Yang kedua, melalui dasar kerajaan, kerajaan menggalakkan penggunaan barang tempatan. Kesannya, pengeluaran tempatan akan meningkatkan pengeluaran. Akan mewujudkan ekonomi bidangan dan mengurangkan kos pengeluaran. Macam kita tengok tadi, kos pengeluaran menyebabkan peniaga menaikkan harga. Jadi, dengan cara dasar kerajaan ni, kos pengeluaran akan berkurang. Okey. Sekarang kita tengok deflasi. Tadi inflasi, harga naik. Deflasi, kejatuhan harga barang secara berterusan. Kenapa harga barang jatuh? Disebabkan penduduk tidak mampu membeli barang di pasaran. Ataupun penduduk meramalkan harga akan jatuh, jadi ditangguh dulu beli tu. Apa yang berlaku sekiranya deflasi? Dia akan membantutkan aktiviti perniagaan. Jadi perniagaan tak ada orang nak beli. Okey. Penduduk kehilangan pekerjaan bila tak ada orang nak beli, syarikat tak boleh nak ada perniagaan. Bila perniagaan tak boleh buka, penduduk akan tiada pekerjaan. Kuasa beli penduduk menurun. Bila tak ada kerja, tak adalah wang untuk membeli barang. Apakah langkah kerajaan dalam mencegah deflasi? Jadi ingat je, inflasi akan naikkan cukai. Deflasi, kerajaan akan menurunkan kadar cukai. Dengan mengurangkan kadar cukai, akan meningkatkan pendapatan boleh guna penduduk. Pengguna boleh berbelanja lebih. Jadi bila kerajaan turunkan cukai, jadi penduduk rakyat akan berbelanja lebih. Ini akan merangsang ekonomi. Yang kedua, kerajaan akan memberi khidmat nasihat dan perundangan. Yang tadi menurunkan kadar cukai kepada peniaga dan juga rakyat. Yang kedua, memberi khidmat nasihat dan perundangan kepada peniaga. Jadi mendidik para peniaga mengoptimumkan sumber. Jadi kalau perniagaan tu dia ada menggunakan modal, sumber ekonomi dia seperti contohnya modal ataupun jentera, jadi kena didik peniaga ni untuk mengoptimumkan sumber untuk meningkatkan jumlah aktiviti ekspor ke negara serantau. Okey. Dan akhir sekali, untuk mencegah deflasi menggunakan dasar kewangan. Ingat je, kalau dasar kewangan negara melibatkan kadar faedah. Tadi inflasi, kerajaan meningkatkan kadar faedah supaya orang tak boleh belanja, orang simpan duit. Kalau deflasi, kerajaan suruh berbelanja, jangan simpan duit. Jadi rakyat akan mengurangkan simpanan dan akan meningkatkan perbelanjaan. Selain daripada itu, melalui dasar kewangan negara, kerajaan akan mengurangkan cukai ekspor untuk meningkatkan ekspor negara. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Diharap anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Sekiranya tidak faham, anak-anak boleh berulang-ulang mendengar ataupun melihat nota yang saya berikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.